Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan salah satu topik di dalam kaedah perancang keluarga moden, iaitu kaedah halangan. Terdapat 4 jenis kaedah halangan, antaranya penggunaan kondom, penggunaan topi serviks, penggunaan diafragma dan juga spermicide. Dalam kalangan masyarakat kita, penggunaan kondom adalah yang paling biasa digunakan bagi pasangan lelaki. Kondom adalah sejenis alat yang diperbuat daripada getah yang disarungkan kepada zakar lelaki. Ia bertujuan untuk mencegah kehamilan. Di samping, kondom dapat menghalang dan melindungi seseorang daripada dijangkiti penyakit kelamin. Kondom mempunyai keberkesanan dalam mencegah kehamilan sebanyak 98%. Kondom terdiri daripada kondom lelaki dan juga kondom wanita. Bagi wanita, terdapat juga kondom yang boleh digunakan dan ia diletakkan di dalam faraj wanita. Bagi topi serviks dan diafragma, biasanya ia digunakan untuk wanita. Topi serviks adalah satu alat yang diperbuat daripada getah yang digunakan untuk menutupi pangkal rahim ataupun kawasan serviks. Manakala diafragma juga merupakan salah satu alat yang diperbuat daripada getah juga, tetapi ia menutupi kawasan pangkal serviks dan sekelilingnya. Oleh yang demikian, saiz diafragma adalah lebih besar berbanding topi serviks. Kedua-dua alat ini perlu dimasukkan beberapa jam sebelum hubungan kelamin dilakukan. Dalam menggunakan topi serviks dan diafragma, kedua-dua alat ini sepatutnya diletakkan di dalam faraj wanita, iaitu menutupi pangkal rahim beberapa jam sebelum hubungan seks berlaku dan perlu ditinggalkan sekurang-kurangnya 6 jam selepas hubungan tersebut. Kedua-dua alat ini mempunyai kebaikan dan kelemahan. Antara kebaikannya adalah ia boleh dipakai berulang kali, ia juga murah, ia mudah untuk dibawa dan digunakan dan ia tidak melibatkan penggunaan hormon. Manakala, kelemahan kedua-dua alat ini adalah boleh memberi iritasi kepada faraj ataupun zakar, berisiko untuk menyebabkan jangkitan pada saluran kencing, tidak melindungi seseorang daripada mendapat jangkitan penyakit kelamin. Sekiranya anda mempunyai ciri-ciri berikut, anda bukanlah seseorang yang sesuai untuk menggunakan topi serviks ataupun diafragma. Antaranya, anda baru bersalin ataupun baru sahaja keguguran, anda mempunyai alahan yang teruk kepada lateks ataupun getah, anda mempunyai HIV atau berisiko tinggi untuk dijangkiti HIV dan juga anda mengidap kanser serviks. Keberkesanan menggunakan ketiga-tiga kaedah halangan seperti kondom, topi serviks dan diafragma adalah kondom memberikan keberkesanan sebanyak 98%, topi serviks sehingga 74% dan diafragma sebanyak 83%. Oleh itu, sekiranya anda merupakan wanita yang berisiko tinggi ataupun anda tidak mahu lagi mendapatkan anak, kaedah ini tidaklah sesuai untuk dijadikan kaedah perancang keluarga utama. Bagi kaedah perancang keluarga halangan yang terakhir adalah menggunakan spermicide. Spermicide ialah sejenis bahan yang boleh datang dalam bentuk cecair, buih ataupun krim yang diletakkan di dalam faraj selama 30 minit sebelum hubungan kelamin dilakukan. Ia bertujuan untuk merosakkan sperma dengan mengurangkan fungsi sperma tersebut. Ia perlu dibiarkan di dalam faraj selama 6 hingga 8 jam sebelum dicuci. Kaedah spermicide amat baik sekiranya ia diguna bersama kaedah kondom, diafragma ataupun topi serviks bagi meningkatkan keberkesanannya. Kaedah ini memberikan keberkesanan sehingga 84% dalam mencegah kehamilan. Penggunaan spermicide juga mempunyai kebaikan dan juga kelemahan. Antara kebaikannya adalah mudah digunakan, tidak memerlukan preskripsi doktor dan kadang-kadang ia boleh menjadi sebagai pelincir kepada hubungan kelamin tersebut. Manakala kelemahannya adalah ia juga tidak melindungi seseorang daripada mendapat jangkitan penyakit kelamin. Ia juga boleh menyebabkan iritasi pada
faraj ataupun zakar, dan ia juga berisiko untuk menyebabkan jangkitan saluran kencing. Dan sekiranya seseorang ingin melakukan hubungan kelamin berulang kali, spermasid perlu diletakkan pada setiap hubungan kelamin tersebut. Terdapat pelbagai kaedah halangan yang telah dibincangkan, tetapi anda perlu menilai sama ada kaedah-kaedah ini adalah sesuai untuk anda ataupun tidak. Maka, fikir-fikirkan dan nilailah yang terbaik untuk diri anda.